Assalamualaikum dan salam sejahtera. Dalam video ini kita akan mempelajari matematik KSSM 3/4 bab 8 sukatan serakan data tak terkumpul. Kita akan membincangkan standard kandungan 8.2 sukatan serakan dan standard pembelajaran 8.2.6 menyelesaikan masalah yang melibatkan sukatan serakan. Kita boleh rujuk buku teks pada muka surat 236 sehingga 237. Kita mulakan video ini dengan melihat contoh soalan. Soalan ini diambil pada contoh 15 muka surat 236 buku teks. Jadual di bawah menunjukkan maklumat bagi jisim dua kumpulan murid, kumpulan A dan juga kumpulan B. Bilangan murid masing-masing 18 dan 12, min masing-masing 52 dan 56 dan variance masing-masing 2.5 dan 1.8. Semua murid daripada kumpulan A dan B akan digabungkan. Tentukan sisihan piawai bagi jisim kumpulan murid yang digabungkan itu. Kata kunci di sini adalah untuk mencari sisihan piawai bagi kumpulan murid yang digabungkan. Jadi pertama sekali untuk mencari sisihan piawai, kita akan guna rumus ni lah. Ini adalah rumus untuk kita cari sisihan piawai. Kemudian langkah pertama kita untuk menyelesaikan soalan ini, kita akan lihat adalah gabungan A dan B di mana kita perlu dapatkan sigma X kuasa 2 ini. Dan dalam masa yang sama juga kita perlu dapatkan nilai min hasil gabungan A dan B tersebut. Jadi bagaimana untuk dapatkan gabungan A dan B itu? Kita perlu buat satu persatu. Kita ambil kumpulan A dan B yang diasingkan terlebih dahulu. Pertama sekali adalah berkenaan dengan nilai min. Kita menggunakan rumus min ini bagi mendapatkan sigma X, iaitu jumlah hasil tambah data yang ada dalam kumpulan A. Jadi kita gantikan bersamaan dengan 52 sama dengan sigma X bahagi dengan 18. 18 ini adalah bilangan murid ini, 18, dan 52 adalah min. Maka kita akan dapat sigma X adalah 936. Kemudian kita tengok pula nilai variance. Diberi di sini nilai variance 2.5. Kita akan gantikan di dalam rumus variance. Bersamaan dengan 2.5 sama dengan sigma X kuasa 2 ini. Kita akan cari yang ini. N kita dah ada 18 dan 52 ini adalah min. Kemudian kita dapat sigma X kuasa 2 48,718. Kemudian kita tengok pula kumpulan B. Kita akan dapatkan nilai sigma X menggunakan rumus min. Min di sini adalah 56 dan N-nya adalah 12. Kita gantikan dalam rumus dan kita tekan calculator, kita dapat 672. Kemudian untuk variance pula kita guna rumus variance untuk mendapatkan nilai sigma X kuasa 2. Kita gantikan nilai-nilai yang ada, 1.8 di sini, kemudian 12 adalah nilai N, dan min adalah 56. Dan kita dapatkan sigma X kuasa 2 bersamaan dengan 37,653.6. Langkah kita yang seterusnya, kita akan gabungkan A dan juga B untuk mendapatkan sigma X kuasa 2 dan juga purata. Sigma X kuasa 2 bersamaan dengan, kita akan ambil untuk kumpulan A 47,717 ditambahkan dengan kumpulan B 37,653.6 terdapat 86,370.6. Kemudian untuk mendapatkan nilai min ataupun nilai purata, kita akan tambahkan kumpulan A 936 dan juga kumpulan B 672 dan dibahagikan dengan jumlah keseluruhan kumpulan A dan kumpulan B iaitu 30. Jadi kita dapat min 53.6. Seterusnya, kita akan gunakan rumus sisihan piawai ini. Kita gantikan nilai-nilai yang telah kita dapat hasil gabungan kumpulan A dan kumpulan B. Kita gantikan saja nilainya dan kita terus menekan calculator dan nilai sisihan piawai yang kita akan dapat adalah 2.462. Baiklah, seterusnya kita lihat contoh yang kedua. Sekumpulan murid membawa beg untuk perkhemahan dengan jisim masing-masing
Y, 6 tolak Y, 3Y tambah 2, Y tambah 4, 2Y tambah 3 dan 5Y tolak 4 dengan min 11. Tentukan julat antara kuartil dan varians bagi jisim bag sekumpulan murid tersebut. Okay, tertinggal di sini perkataan bag. Pertama sekali untuk menjawab soalan ini, kita lihat maklumat yang diberi di sini adalah nilai min dan juga bilangan sekumpulan murid, iaitu ada 6 orang di sini. Kalau kita kira di sini ada 6 orang. Hasil pada maklumat ini, kita boleh dapatkan sigma X dengan menggunakan rumus min, iaitu min sama dengan sigma X per N. Kita gantikan nilai-nilai ini dan kita akan dapat sigma X sama dengan 66. 66 ini merupakan hasil tambah jisim bagi bag setiap murid di sini. Jadi kita akan buat Y tambah 6 tolak Y tambah 3Y tambah 2 tambah Y tambah 4 tambah 2Y tambah 3 tambah 5Y tolak 4 sama dengan 66. Kita telah mewujudkan satu persamaan linear. Maka kita akan terus dapatkan nilai Y dengan menekan kalkulator dan Y sama dengan 5. Maka kita akan gantikan Y sama dengan 5 ini di dalam sebutan yang ada di sini. Kita akan gantikan nilai Y di dalam sebutan-sebutan ini. Maka kita dapat nilainya adalah 5, 1, 17, 9, 13 dan 21. Pertama sekali kita akan tentukan julat antara kuartil. Untuk mencari julat antara kuartil, kita perlu susun kembali data kita dalam susunan menaik. Maka akan jadi seperti ini. Bermula dengan 1 dan berakhir dengan 21. Kemudian kita akan dapatkan kuartil ketiga dan kuartil pertama. Pertama sekali kita lihat data median kita. Data median kita berada di tengah-tengah ini. Kemudian kuartil ketiga kita adalah 17 dan kuartil pertama kita adalah 5. Maka 17 tolak 5 kita dapat julat antara kuartil kita adalah 12. Seterusnya untuk mendapatkan nilai variance. Untuk dapatkan nilai variance, seperti biasa kita menggunakan rumus variance yang telah pun diberi. Kemudian kita gantikan nilai-nilai di dalam rumus variance kita ini. Dan seterusnya, kita tekan kalkulator dan kita akan dapat nilai variance 46.667. Jadi beginilah caranya untuk mendapatkan nilai julat antara kuartil dan juga variance untuk soalan contoh 2 ini. Baiklah, itu saja untuk video kita pada kali ini. Untuk menguji pemahaman, bolehlah menjawab latihan buku teks praktis sendiri 8.2F muka surat 237. Sekian, terima kasih, selamat belajar dan jumpa lagi dalam video seterusnya.